Baik, kita boleh mulakan. Hari ini nanti dia. Hari ini kita sambung, iaitu masih lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Riyadhus Shalihin, hadis yang ke 92, muka surat 337 ya. Yang baru sampai 337. Okey, kita boleh mulakan. Ya, sila. Ya. Rawahul Bukhari. Okey. Ya. Jadi hadis ni ya, yang berkaitan dengan ujian. Ya. Jadi sebenarnya terkadang kita kadang sangkakan ya, kali ini ya kita dapat pemimpin yang lebih baik ya pada pandangan kita. Tapi rupanya terkadang ya, yang kita perolehi hakikatnya lebih buruk daripada yang sedia ada. Contoh macam tu. Jadi ya, ujian-ujian itu sentiasa adalah sampai akhir zaman. Ya, sebab itu ya, maka hendaklah ya kita sabar ya, dan kita akan ya mendatangi zaman-zaman itu. Jadi ya, kejahatan itu pasti, atau keburukan itu ya pasti akan berlaku. Itu dikatakan ya, terkadang kita sangka ya lebih baik ya, tapi hakikatnya kadang lebih teruk daripada yang sedia ada. Ini ya, hal-hal yang macam ini pernah Nabi katakan. Itu dikatakan dalam hadis ini. Baik ya, kata asing dulu. Talqau rabbakum ni, sehingga kamu menemui Tuhan kamu, yakni sampai kematian menjemput kamu. Sampailah kematian datang, ya barulah selesai kita punya tawarikh ataupun riwayat ya. Maka tertutuplah, sampailah Allah jemput kita, baru ya perkara itu selesai. Selagi hidup ya, dia akan dengar ya sana sini ya kezaliman ya, kedatangan satu pemimpin ya lebih zalim daripada pemimpin yang dahulu pun kita dengar, sampailah hari kiamat. Ya, itulah ujian. Baik, kandungan hadis ya, boleh baca, diteruskan, diperbolehkan. Maknanya
Jadi nanti ini puncanya adalah daripada pemimpin, ya dikatakan sebagai umarok, ya umarok ni mana pemimpin, ya pemimpin ini ya tidak berganding bau dengan ulama, ya akibat ya kepimpinannya tadi dia tidak ada trust kepada ya hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Ya akhirnya ya bila pemimpin dah menjauhi ulama ataupun ulama diketepikan, ya maka tunggulah kehancuran. Sebab itu ya yang berlaku ya sebenarnya demikian. Sebab itu ya kalau seandainya seorang pemimpin itu berganding ya dan berbincang dengan para ulama, sudah tentulah ya di situ ada keberkatan dalam pimpinannya dan menjadi keberkatan juga kepada orang yang atau masyarakat yang dipimpin. Ya. Lagi pemberitahuan bahawa as-saqafi. Ya. Lagi ya, maknanya ya para ulama akan tetap ya berdiri berpendirian teguh dengan ya pegangan ya keagamaannya, dengan pegangan ya amalnya. Jadi ya, walaupun ulama ini dia berlaku zalim, seperti contohnya pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, para ulama tetap dia berpegang teguh. Terkadang ulama-ulama ini masalahnya ya dia tidak mau mendengar nasihat daripada umarok, ya umarok atau pemerintah tak mendengar nasihat ulama, ya ulama diketepikan. Ini ya masalah besar akan berlaku, ya. Baik, lagi disunahkan itu adalah jalan terbaik, iaitu ya cobaan-cobaan pasti akan datang. Ya, apa yang perlu pada diri kita, pertahanannya ialah kesabaran. Yang kedua, ya jangan kita tinggalkan amal soleh yang dituntut. Lagi tidak akan ya, mana makin mendatang sebenarnya makin berat ujian yang akan kita tanggung, ya. Jadi jangan kita katakan bahawa akan datang lagi senang. Sebenarnya tak. Kemungkinan macam-macam cobaan lebih berat daripada yang terdahulu, ya. Lagi ya, mana pemerintah itu ya kita tak boleh ya mana kita tak boleh lawan selagi tidak ada nampak kekufuran dan kezaliman ya pada zahiriahnya, ya. Kita tidak boleh hukum mereka atau tidak boleh lawan mereka. Mana kita kena sami'na wa ata'na, kita boleh dengar dan taat, ya. Lagi wajib
Ya. Jadi ya, dalam ya hal ini maknanya ya kalau boleh dicegah kerosakan itu, ya cegah itu lebih baik. Ya sebelum parah. Ya. Terkadang ya ada setengahnya ya bila dicegah ya maka bertambah buruk lagi jadinya. Ya contohnya misal kata ya seandainya dicegah ya perbuatan hajat sini ya makin buruk berlaku ya tekanan terhadap pemerintahannya, maka ya keburukan itu akan menganiaya bukan sedikit orang tapi ramai orang. Jadi disitulah dikatakan ya berwaspada dahulu, ya jangan tergesa-gesa. Ya bila tergesa-gesa kita takut macam itulah. Ya bila ya manusia ini bila dah dicabar, dia akan ya boleh ya membuat sesuatu yang di luar kemanusiaan. Jadi ya kita ya kena berwaspada. Itu sedikit olahan daripada ya hadis 92. Hadis yang ke-93 pula, as-sabi'u. Siapa pula nak baca? Silakan. Yalah. Okey. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Ya, okey. Ya. Sekarang bila kita amati hadis ini, ya terkadang ya kita masih lalai-lalai. Ya kerana apa? Oh, masih ada kesempatan lagi. Ya maknanya ketika muda, ya kita melalai-lalaikan amal soleh. Rasa kita alah belum tua, ya banyak masa lagi. Ya. Bila dah tua, ya diangan-angankan lagi. Ya, tak apa belum pergi haji lagi. Nanti dah pergi haji barulah kita tertumpu betul dengan ya buat amal soleh. Jadi macam itulah. Ya kita punya angan-angan. Ya. Padahal ya bila kita meningkat ya usia ya lanjut, ya kita akan ya terasa bahawa ya anggota badan kita sudah begitu lemah. Ya nak berdiri lama dah tak berdaya. Nak duduk lama pun dah tak berdaya. Ya nak baca Quran lama-lama mata pun dah kabur. Ya nak belajar pun ya lama-lama tulisan pun dah kembang. Ya jadi ya sebenarnya ya hal itu ya manusia yang masih ya muda segar, dia tidak terfikir hal-hal yang akan berlaku ini. Sebab itu Nabi ya menyuruh supaya kita beramal sebelum datangnya 7 hal yang demikian. Ya. Pertama, dikatakan katanya kemiskinan.
yang melalaikan. Ya. Miskin, terlampau miskin, nak mencari penghidupan sampai kita lalai nak beribadat kepada Tuhan. Kerana apa? Kerana tekanan kemiskinan. Yang kedua, kekayaan yang mengakibat kesombongan. Dulu miskin ingin nak senang nak kaya. Bila dah kaya pula, ya Allah, sombong, berkira, dan macam-macam lagi lah. Kalau orang tengok orang yang susah, dia kata kita perbodohkan dia. Dia bodoh, tak nak bekerja, tak nak berusaha, macam-macam tomahan. Ini dikatakan kekayaan yang mengakibatkan kesombongan. Dia tu belajar tahfiz, belajar agama, nak makan apa dia tu? Sombong kita. Selama ni pun kita tak bagi makan dia pun, tak pernah pun menyuapkan dia. Tapi kita kata nak makan apa tu? Kita dah mengira rezeki orang. Bukankah rezeki itu datang daripada Allah? Lagi apa? Sakit yang menimbulkan kerosakan. Au maradun mufsidan yang dibaca tadi. Sakit yang menimbulkan kerosakan. Terkadang sakit tak tentu. Bila datang sakit dan sakit yang tidak ada penghujungnya. Kalau sakit ada hujungnya, sembuh tu tak apa. Dah bertahun-tahun tak boleh sembuh. Sakit yang membawa kepada kerosakan. Nak bangun pun dah susah. Duduklah atas kerusi, jalan kerusi roda. Dah. Masa itu baru terfikir, kalau dulu masih kuat dapat berdiri, kita solat, kan seronok. Tapi masa kuat dulu, tak teringat pun hal-hal itu. Bila dah tersadai macam tu, barulah kita nak ingat itu dan ini. Itu halnya. Lagi, masa tua yang melemahkan fikiran. Dulu muda-muda, kita susah nak mendekati hal-hal berkaitan dengan agama. Tapi bila dah tua, kita baru nak mendekatkan diri kepada hal agama. Tapi fikiran kita sudah lemah. Hari-hari sebut fa'ala pun tak ingat lagi fa'ala ya fa'alu. Tak ingat contohlah. Tapi itu dia diingatkan oleh Nabi, oleh yang muda. Mana yang muda-muda tu, ambillah peluang semasa dia punya ingatan tu kuat. Sebab bila dah tua ni, kita punya fikiran pun sama dengan anggota kita. Anggota kita dah lemah, fikiran pun ikut lemah. Tapi alhamdulillah hanya tak nyanyuk sebab dua manusia ni yang dikatakan tak boleh belajar adalah orang gila dengan orang nyanyuk. Orang gila dengan orang nyanyuk ni dia tidak boleh belajar. Tapi kalau kita lemah, fikiran kita ada tapi lemah, itu tak apa, masih boleh belajar. Yang tak boleh belajar tu orang dah gila, tak boleh belajar. Orang dah nyanyuk tak boleh belajar. Atau kematian yang datang dengan cepat. Sebab kematian ni kita tak tahu. Hari ni berborak dengan kita, besok dah pergi dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok, begitu cepatnya. Pada masa itu, adakah masa itu baru kita nak terfikir nak buat amal soleh? Jangan haraplah. Lagi, kedatangan Dajjal yang merupakan seburuk-buruk hal yang ditunggu. Kita ingat Dajjal ni kita jumpa nanti mata sebelah nanti datang. Belum tentu kita jumpa Dajjal yang macam tu. Entah-entah kita jumpa Dajjal yang handsome, cantik macam Syarohan entah. Tapi dia Dajjal. Yang menyesatkan. Jangan kita sangkakan Dajjal yang dikatakan mata sebelah kita tak tahu Dajjal yang lain
yang mungkin handsome semuanya, ya, tapi menyesatkan. Ya. Adakah itu yang kita nak tunggu nanti? Ya, bila dia dah pegang satu pemerintahan, dia dikekang kita. Kena ikut segala arahan. Tak boleh lagi ada majlis-majlis, ya, keagamaan. Ya, masjid-masjid perlu ditutup. Azan-azan, ya, tidak boleh diperdengarkan lagi. Adakah masa itu baru kita nak sedar, baru kita nak solat, baru kita nak sahut Islam? Tak guna. Ya. Bila datangnya Dajjal yang memerintah, ya, yang mengekang segala-galanya, yang sekarang macam berlaku di India, ya, kesian, ya, orang-orang Islam yang di India benar-benar tertekan, ya. Kita adakah nak menunggu seperti itu, ya? Lagi apa? Ataukah hari kiamat? Siapa yang jumpa pula hari kiamat, ya? Mana siapa yang jumpa hari kiamat, padahal hari kiamat tu paling berat dan pahit, dah tak ada lagi, ya, nak kembali lagi, nak patah balik tak ada lagi. Sebab itu seburuk-buruk manusia akan menemui hari kiamat. Siapa menemui hari kiamat, itu adalah seburuk-buruk manusia. Sebab masa itu, ya, manusia dah tak bertuhankan Allah lagi. Agama dah tak ada lagi diamalkan dah. Ya. Jadi itu dikatakan bila datang kiamat, itulah, ya, satu perkara yang paling berat dan pahit. Tak ada artinya lagi. Ya. Cantiklah hadis ini. Ya, hanya nak memberi peringatan. Jadi, ya, selama kita ada hayat, selama kita ada kekuatan, masih boleh mendengar, boleh melihat, ada, ya, masih kita boleh berfikir, ya, maknanya selama itulah ada kebaikan buat kita. Ya, jangan sampai, ya, nak menunggu-nunggu, diangan-angankan itu dan ini, ya. Sebab, ya, kedatangan 7 perkara ini kadang kita tak dapat nak sangka, ataupun salah satu daripada 7 hal ini, ya. Baik, ya. Kita boleh ulangkan balik, ya. Dikatakan katanya fakron munsia, ya, fakir ataupun kemiskinan, ya, yang melalaikan. Munsia ni maknanya daripada nasia, lupa, ya, fakir yang melupakan, ya. Kedua, ghinan mutghiyan, kaya, ya, yang sombong. Mutghiyan ni daripada Torah. Ya, Torah, kalau nak kenal Torah, Togut. Daripada perkataan ni lah, ya. Daripada madinya Torah. Ya, mutghiyan ni isim fa'il. Muf'ilun, ya. Dia punya masdar yang sebut Togut, ni daripada Torah ni, ya, mutghiyan. Dah kaya jadi Togut. Bahasa dia macam tu. Dah kaya jadi Togut. Maradan, tu sakit. Mufsidan, ya, sakit yang merosakkan. Ya, kadang sakit tu ada harapan, tapi ini sakit kadang tak ada harapan, tak tahu bila nak sembuh. Ya, merana berterusan, ya. Ataupun dikatakan, ya, haraman, mufannidan, ya. Itu dikatakan haram ni makna tua, ya, tua. Tapi mufannidan ni dikatakan melemahkan, ya, fikiran. Dah tua, ya, dah lemah fikiran, dah tak boleh apa, sampai Fatihah pun dah tak hafal lagi dah. Dan nak hilang-hilang Fatihah, ya. Ataupun mautan mujhizan, ya. Mautan tu kita mati, ya. Mujhizan, ya, yang cepat-cepat, datangnya cepat-cepat, ya. Mana kematian tu kadang datangnya begitu cepat, macam tu, ya. Tak disangka-sangka, ya. Au dajjal, ataupun dajjal, fasarun ghaibin,
atau Dajjal yang merupakan seburuk-buruk yang ditunggu. Seburuk-buruk yang ditunggu Dajjal. Nak tunggu Dajjal. Ya. Ataupun hari kiamat. Sedangkan hari kiamat, saat tu mana kiamat. Ya. Ataupun kiamat. Sedangkan kiamat itu katanya adalah ya adha wa amaru. Kiamat itu paling berat. Lagi maru ti maron pahit. Macam satu hadis, kulil haq walau kana murrah. Katakanlah yang hak meskipun ia pahit. Ya. Nah, jadi ya sedangkan kiamat itu adalah paling berat. Dikata adha dan ia paling pahit. Amaru tu isim tafdil. Ya, isim tafdil. Paling pahit. Ya. Memang ya hadis ini ya memberi kesan. Ya. Kalau kadang kita jumpa hadis ya 7 perkara sebelum datangnya 7 perkara. Ya. Tapi ini pun dikatakan 7 hal. Ya. Lagi? Sambung lagi ya. Siapa tadi? Tapi saya bacakan dulu untuk ni. Kata asingnya baridu ya. Baridu ni mana? Bersegeralah. Bahasa dia. Mudghian mengakibatkan kesombongan. Lafaz ini ia bererti menjadikan orang yang memilikinya melampaui batas dan berbuat maksiat. Ia perkataan tawah, ia melampaui batas. Mufanidan yang melemahkan fikiran, artinya rawan terkena penyakit. Jadi sasau. Mujihizan, datang dengan cepat. Maksudnya kematian yang datang dengan cepat ataupun tiba-tiba. Ya. Atau bahasa lain nama fajaatan. Tiba-tiba. Adha paling berat. Yang ini lebih berat cobaannya. Amaru paling pahit. Ya, iaitu lebih pahit daripada azab dunia. Ya. Jangan sangka bahawa dunia kiamat itu ya ringan, tapi kiamat itu sesuatu yang pahit, lebih pahit daripada dunia. Ya. Baik, kandungan hadis boleh sambung. Nora boleh sambung. Berita lagi. Kepikunan ni nyanyuk. Ya. Lagi. Maknanya yang akhir sekali tu menerangkan kedudukan hadis. Ya. Jadi hadis ini dhaif, tapi ada sokongan daripada beberapa syahid. Mana syahid ni ya yang mendukung hadis ini atau ya saksi ya menyebabkan hadis ini boleh dipakai. Jadi ya pengajaran di situ kita dapatlah ya, Dajjal tanda kiamat dah dekat dah tu. Ya. Datangnya Dajjal. Ya. Ingatlah kalau seandainya negara-negara Islam ia dah diperintah oleh mereka yang mengubah dasar Islam, itulah salah satu daripada Dajjal yang dah keluar. Ya. Kalau satu-satu negara, terutama negara Islam, ya, yang memerintah tadi dah mengubah dasar-dasar Islam. Hati-hati. Satu persatu
ya, negara Islam akan lenyap, ya, dengan ajaran Islamnya. Pada masa itu, itulah Dajjal yang akan hampir kepada hari kiamat. Ya. Dan azab dunia ini sebenarnya masih ringan daripada azab akhirat. Ya, contohnya dalam peperangan Tabuk, ya, orang-orang munafik kata janganlah pergi. Ya, ni musim panas ni, janganlah keluar. Ya, pergi ikut Muhammad berperang. Ni musim panas sangat. Jadi Allah katakan an-naru harun. Ya, neraka itu sebenarnya adalah lebih panas, ya, daripada dunia ini. Panas dunia tak lagi panas lagi. Akhirat itu, neraka itu lagi panas daripada dunia. Dan begitu juga dalam kita nak beramal, nak bersedekah, ya, jangan nak tunggu-tunggu. Maknanya, ya, dah sampai nawaitu kita, niat kita, ya, kita buat. Jangan nak menanti nunggu tahun depan, jangan. Ya, dalam kita melewat-lewatkan, melakukan kebaikan, ya, syaitan akan mencelah di tengah-tengah sehingga kebaikan kita tidak akan buat. Sebab itu selalu kebaikan jangan dilengah-lengahkan. Ia akan, ya, dihalangi, ya, oleh syaitan di tengah-tengah, ya, keadaan itu. Di saat kita melengah-lengahkan, syaitan pun menghalangi sehingga kita tak buat kebaikan itu. Ya. Lagi, ya, maknanya jangan lupa, ya, jangan lupa manusia dari kebaikan yang ada. Ataupun dikatakan apa, manusia lupa atau melupakan manusia hal-hal ini. Pertama, miskin. Miskin sangat, ya, dikatakan oleh Nabi, ya, kefakiran itu, ia mendekati kekufuran. Jadi fakir sebenarnya lebih dekat kepada kekufuran. Ya, fakir tadi kita sanggup menggadaikan iman. Kerana kemiskinan kita atau kefakiran kita, ya, terkadang kita punya iman boleh dibeli. Kita boleh jualkan iman kita, kita gadaikan iman kita kerana nakkan kesenangan. Lagi kekayaan sama juga adalah di antara yang, ya, boleh melupakan manusia daripada, ya, akhlak yang mulia kepada akhlak yang tercela. Begitu juga dengan keadaan sakit, ya, pun boleh melupakan manusia, ya, kepada takdir Allah Ta'ala. Dan terkadang, ya, ketika dia sakit, dia kadang mencela Allah. Ya. Ini, ya, perkara-perkara yang tidak baik. Ataupun yang dikatakan pikun, nyanyuk, ya, hal ini, ya, akan melupakan manusia langsung daripada amal soleh. Sebab itu, kalau orang dah nyanyuk, ya, Allah tak kira amalnya lagi, ya. Dia tak dikira dosa pahala lagi. Dia dikira sebelum nyanyuk tadi. Allah kira sebelum nyanyuk dikiralah dosa pahala. Tapi bila dah nyanyuk tak dikira lagi. Bila seorang tu dah sampai kepada peringkat dikatakan nyanyuk, ya. Betul? Amalan dia dikira yang sebelum itu. Sebelum nyanyuk tu. Yang menjaga, yang memelihara. Kalau misal kata yang nyanyuk itu adalah orang tua kita, maka anak-anak ni sebagai ujian. Ya, ujian terhadap anak-anak. Ya, kalau kita
menengking herdik dia, menyeksa dia, ya, maknanya dia tidak berdosa. Yang berdosa kita. Yelah. Ya, pengakhiran dia, pengakhiran yang sebelum nyanyuk tu lah. Ya. Yang dah nyanyuk tu tak dikira. Dah tak dikira. Kan ada 3 yang diangkat kalam. Tidak dikira sebagai dosa. Ya. Orang tidur, ya, sehingga dia terjaga. Mana dia tertidur, tidak dikira. Ya, dosa pahala, ya, setelah dia terjaga, baru dikira kembali. Ya. Orang contohlah. Ya. Anak-anak sehingga dia balik. Anak-anak sehingga dia balik, baru dikira dosa pahala. Waktu anak-anak dia tidak ada dosa apa-apa. Kalau mati pun mati syurga lah dia. Ya. Yang ketiga, orang gila sehingga sioman. Jadi contohnya nyanyuk ni lah. Ya. Sehingga dia sioman. Selagi dia masih gila, masih nyanyuk, ya, tidak dikira dosa pahalanya. Ya. Sehinggalah dia sioman. Itulah 3 perkara yang diangkat kalam. Mana diangkat kalam tu mana tidak ada dikira, ya, dosa pahala. Ya. Itu diangkat kalam. Lagi? Ada yang nak tanya? Ya, sama. Okey, siapa nak sambung lagi? Okey, sila. Ya, maknanya dikira yang ingat saja. Dikira yang ingat saja. Yang dia tidak ingat, ya, mana dia macam pergi datang. Dia pergi datang macam tu. Kadang ada masa dia lupa. Dia datang nyanyuk dia lupa. Datang ingat dia ingat. Masa ingat tu lah. Dia kena buat. Walaupun nyanyuknya seminggu, ingatnya sehari. Yang sehari itulah yang dikira. Siapa lagi nak baca? Silakan. Hadis nombor 94. Okey, silakan. Baca mana?
Ya. Ini maknanya ya, panji-panji. Panji-panji mana bendera. Ya, bendera yang Nabi nak serahkan. Ya, panji-panji itu akan diserahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, akan diberi dan Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Ya, ingatkan ummah. Ya, rupanya ya Nabi telah berikan kepada Ali. Sebab ya, Ali ni dia Islam ya, daripada kecil. Yang lain Islam dia setelah dewasa, setelah tua. Ya. Kalau Ali tu dia daripada kecil, dia dah Islam. Jadi ya, panji-panji itu diberikanlah kepada Ali. Jadi ya, Ali inilah yang akan mengepalai peperangan ini. Dan sebenarnya dalam Islam ni ya, peperangan itu mengajak mereka supaya mentauhidkan Allah, mengakui keesaan Allah dan bersaksikan bahawa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ya, sekiranya mereka tidak mahu menerima, ya artinya mereka telah menghalalkan darah dan harta mereka untuk diperangi. Ya. Baik kata asing, Khaybar. Ya, Khaybar adalah nama kota besar, memiliki beberapa benteng dan persawahan. Kota ini terletak di sebelah utara Madinah yang menuju ke arah Syam. Disebut Khaybar. Ya. Soroha maknanya ya, fi'il madhi itu soroha, dia berteriak. Ya. Itu madhi kepada perkataan sulasi mujarrad. Ya. Baik, kandungan hadis, sambung lagi kandungan hadis, boleh baca. Azza wa Jalla. Baik, ya, maknanya panji kepimpinan umat Islam, carilah orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Ya, itulah yang terbaik untuk memegang panji-panji Islam atau kepimpinan. Ya, lagi para sahabat ya, siapa nak jadi apa? Pemimpin. Sanggup tak jadi pemimpin? Pemimpin ni tanggungjawab dia besar. Celaannya juga besar. Ya, buat sikit salah ya, tersebar keburukannya. Ya. Lagi? Macam tadilah, mereka menunggu-nunggu siapa lah nak dibagi. Macam tu. Ya. Lagi? Kena mencari orang yang betul-betul ya ada kepimpinan dalam ya peperangan. Ya, bukan sebarangan. Kalau sebarangan nanti ya hancur. Jadi kurang-kurangnya ada ya dia punya kemahiran. Macam contoh zaman Nabi Daud, ya, ya Talut, ya, zaman Nabi Daud, ya, kan ada cerita Talut dan Jalut. Ya, Talut tu mempunyai kepimpinan dalam peperangan. Ya, bukan hanya peperangan saja, dia juga mempunyai ilmu dalam pentadbiran. Sebab itu Allah lantik ya Talut sebelum Nabi Daud, ya, tu Talut. Sebab Nabi Daud kan anak menantu kepada Talut. Ya. Lagi? Mereka tak berbelah pagi dalam kesetiaan. Rasul dah pilih Ali, ya mereka tidak berdengkian. Ya. Lagi? Maknanya boleh, tak ada salah. Ya. Lagi?
kecintaan. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan. Orang silap, ya. Mencari kecintaan Allah dan Rasul, ya, hanya dengan berselawat saja dengan Rasul. Itu cinta kepada Rasul kononnya. Cinta kepada Rasul ikut apa yang disuruh Rasul. Cintakan Allah, ya, ikut apa yang diperintahkan Allah. Itulah kecintaan Allah dan Rasul. Lagi mukjizat Nabi. Maknanya, ya, itu mukjizat-mukjizat yang terkadang di luar jangkaan fikiran orang-orang awam. Ya, contohnya Nabi kenapa bagi kepada Ali? Ya, kemenangan itu ada pada tangan Ali. Itu perang Khaybar menang. Ya, lagi tidak boleh. Ya, orang yang sudah bersyahadah itu tidak halal darahnya dan hartanya. Tetapi, ya, kalau seandainya dia melakukan pembunuhan, wajib dibunuh. Itu tidak ada, memang itu adalah hudud. Ya. Lagi? Ya, kita pandang pada segi zahirnya. Ya, bukan pada segi batinnya. Pada zahirnya dia tidak solat Jumaat. Ya, pada zahirnya memang dia, ya, tak menampakkan yang dia ini solat. Jadi kalau orang lelaki itu zahirnya tak solat Jumaat. Ya. Sedangkan dia, ya, tidak ada halangan. Ya, itu adalah satu kesalahan zahir yang nampak. Ya. Tapi kalau seandainya, ya, kita katakan dia tidak solat, ya, itu kita tak boleh. Jadi kita tak tahu. Sebabnya mungkin dia solat, ya, di rumah. Solat biasanya di rumah. Ya, hanya Jumaat sahaja kita tak nampak dia tak pernah solat. Ya, tapi kita tak boleh hukum lagi. Ya, kecuali, ya, secara lahiriahnya, ya, memang terbukti yang dia tidak datang solat. Ya. Lagi? Ini zaman Nabi, ini zaman sahabat pun macam itu. Ya, mana zaman sahabat dulu, mereka yang, ya, enggan mengeluarkan zakat, wajib diperangi. Ya, ini zaman sahabat dulu. Ya. Jadi artinya, ya, kalau dia sebagai seorang Muslim, tak perlulah nak dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Sendiri tahulah. Kalau tak tahu, berapa persen, tanyalah yang orang yang arif, yang lebih tahu. Ya. Itu ceritanya. Ya. Okey, sampai situ dulu untuk kuliah hari ini. InsyaAllah akan datang kita masuk dalam bab yang ke-11, iaitu bab mujahadah. Mana kesungguhan diri. Ya, insyaAllah. Sampai situ saja dulu dan kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulullah.